Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam KMPK di hatiku. Apa khabar semua? Saya harap semua pelajar sihat pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari topik pengurusan organisasi. Di dalam topik pengurusan organisasi, kita akan membincangkan tentang perancangan dan pengurusan organisasi. Di bawah topik ini, kita akan membincangkan skop-skop yang lebih kecil iaitu penubuhan jawatankuasa, bidang tugas jawatankuasa, perancangan aktiviti atau program dan melaksanakan perjumpaan, perancangan keuangan, tata cara pengurusan mesyuarat dan penyediaan kertas cadangan. Walau bagaimanapun, skop penyediaan kertas cadangan akan dibincangkan pada sesi kelas yang akan datang. Diharapkan selepas sesi kelas pada hari ini, semua pelajar akan dapat memahami tata cara pembentukan sesuatu organisasi, memahami bidang tugas dan tanggungjawab jawatankuasa serta memahami tata cara pengurusan mesyuarat yang betul. Baiklah, sekarang kita lihat apa yang dikatakan pengurusan organisasi. Pengurusan organisasi merupakan proses melakukan sesuatu aktiviti melalui manusia lain bagi mencapai sesuatu matlamat di dalam persekitaran yang sentiasa berubah-ubah. Perancangan pula bermaksud proses menentukan matlamat yang hendak dicapai dan menentukan tindakan yang paling sesuai untuk diambil di semua peringkat organisasi untuk mencapai matlamat tersebut. Apakah pula yang dimaksudkan dengan perancangan dan pengurusan organisasi? Ia merupakan proses di mana sesebuah organisasi itu menentukan matlamat yang hendak dicapai dan menentukan tindakan yang paling sesuai diambil melalui ahli di dalam organisasi tersebut untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Baiklah, sekarang mari kita lihat pula apa yang dimaksudkan dengan jawatankuasa. Jawatankuasa ialah sekumpulan orang yang dilantik atau dipilih untuk melaksanakan atau mengurus tugas-tugas tertentu. Contohnya, jawatankuasa stor sukan dan jawatankuasa blok asrama. Seterusnya, mari kita lihat cara sesebuah jawatankuasa itu ditubuhkan. Cara ini merupakan cara yang digunakan dalam subjek kurikulum di Kolej Matrikulasi Perak. Penubuhan jawatankuasa itu boleh dibuat melalui dua cara, iaitu lantikan pensyarah kelas sendiri ataupun melalui undian ahli-ahli dalam organisasi tersebut. Organisasi adalah merujuk kepada kelas ataupun kelab dalam subjek kurikulum tersebut. Slide seterusnya merupakan bidang tugas 4 jawatankuasa tertinggi dalam sesebuah organisasi itu, iaitu pengerusi, naib pengerusi, setiausaha dan juga bendahari. Baiklah, sekarang mari kita lihat beberapa contoh tanggungjawab dan tugas seorang pengerusi. Tugas seorang pengerusi ialah mempengerusi dan mengendalikan mesyuarat, membentuk jawatankuasa pelaksana, memastikan aktiviti atau program yang dirancang dapat dilaksanakan dengan lancar dan menyemak catatan minit mesyuarat serta memastikan segala tindakan susulan diambil tindakan sewajarnya. Apa pula tugas dan tanggungjawab seorang naib pengerusi? Tugas seorang naib pengerusi pula antaranya ialah membantu pengerusi dalam mengurus dan mentadbir, menjalankan tugas pengerusi semasa ketiadaannya dan membantu pengerusi menyelaraskan semua aktiviti yang telah dirancang. Seterusnya adalah contoh tugas dan tanggungjawab seorang setiausaha. Seorang setiausaha juga memainkan peranan yang penting dalam sesebuah organisasi. Seorang setiausaha berperanan untuk menyedia dan mengedar surat panggilan mesyuarat, mengurus surat menyurat berkaitan, menyediakan bahan mesyuarat dan mencatat minit mesyuarat, menyedia minit mesyuarat dan laporan aktiviti. Yang terakhir ialah tugas dan tanggungjawab seorang bendahari. Bendahari perlu menyediakan anggaran perbelanjaan, bertanggungjawab berkenaan semua hal keuangan, menyediakan laporan wang masuk dan keluar setiap kali mesyuarat dan menyediakan penyata dan laporan keuangan.
Selain daripada 4 jawatankuasa tertinggi ini, jawatankuasa lain boleh dibentuk mengikut kesesuaian dan kehendak aktiviti yang akan diadakan. Okey, sekarang mari kita sama-sama fikirkan apakah pula yang dikatakan perancangan aktiviti atau program. Ia boleh didefinisikan sebagai proses mengurus, mengendali dan menjalankan sesuatu yang telah dirancang seperti senam aerobik bulan kemerdekaan, Let's Get Fit dan food hunting. Aktiviti atau program ini boleh dijalankan sama ada di dalam kolej ataupun di luar kolej. Untuk aktiviti atau program yang ingin dijalankan di dalam kolej, pelajar atau setiausaha sesebuah kelab atau kelas terbabit perlu menyediakan kertas kerja dan disemak oleh pensyarah kelab atau kelas tersebut. Kertas kerja ini perlu mendapat tanda tangan Ketua Unit Core Curriculum, Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar sehinggalah kelulusan daripada pengarah. Apabila kertas kerja ini telah diluluskan, pelajar perlu mengisi borang kebenaran aktiviti di dalam kolej yang boleh diperolehi daripada hal ehwal pelajar. Sekiranya pelajar ingin mengadakan atau menjalankan aktiviti di luar kawasan kolej, contohnya pertandingan bowling di Ipoh, selain menyediakan kertas kerja dan mengisi borang kebenaran untuk aktiviti luaran, pelajar juga perlu mengisi borang kebenaran menggunakan bas yang boleh diperolehi di kaunter pentadbiran. Untuk membincangkan dan merancang aktiviti atau program yang akan dijalankan, pelajar-pelajar boleh membuat perjumpaan sama ada mengadakan mesyuarat ataupun secara santai dengan mengadakan perjumpaan untuk menjalankan perbincangan. Baiklah, satu lagi perkara yang sangat penting dalam mengadakan apa-apa jua aktiviti atau program ialah keuangan. Pentingnya kita merancang dan menguruskan keuangan dengan baik. Apakah yang dikatakan perancangan keuangan? Perancangan keuangan ialah satu pelan yang menggariskan usaha yang melibatkan disiplin-disiplin tertentu untuk mengurus dengan baik sumber-sumber pendapatan, aset dan hutang supaya setiap perbelanjaan yang dibuat mendatangkan faedah yang optimal. Malahan, dapat menyimpan sebagai tabungan dan juga pelaburan. Di dalam kertas kerja, kita boleh bahagikan keuangan ini kepada dua bahagian, iaitu pendapatan dan perbelanjaan. Pendapatan ialah sumber keuangan yang diperolehi, contohnya iuran keahlian ataupun sumbangan daripada mana-mana pihak. Sekiranya tiada sumber pendapatan, hanya bahagian perbelanjaan sahaja yang perlu dimasukkan dalam kertas kerja. Perbelanjaan pula ialah apa-apa sahaja anggaran perbelanjaan yang kita perlukan untuk menjayakan aktiviti yang dirancang. Perbelanjaan ini akan memerlukan resit sebagai bukti. Dalam slide ini, kita dapat lihat contoh bagaimana hendak menulis keuangan dalam kertas kerja. Slide ini menunjukkan bahagian pendapatan. Slide seterusnya ialah perbelanjaan. Apa-apa sahaja yang perlukan peruntukan keuangan, kita perlu masukkan dalam anggaran perbelanjaan ini. Sekiranya perkara yang kita perlukan itu tidak melibatkan keuangan, kita hanya perlu menulis indent yang bermaksud kita akan memohon daripada pihak kolej. Contohnya bas kolej ataupun air mineral. Sekarang, mari kita lihat pula tata cara untuk menguruskan sesuatu mesyuarat. Tata cara pengurusan mesyuarat ini bermaksud cara atau kaedah untuk menjalankan sesuatu rundingan untuk membincangkan sesuatu atau membuat sesuatu keputusan. Mesyuarat pula bermaksud suatu perhimpunan 3 atau lebih orang yang mempunyai matlamat yang sama di mana komunikasi merupakan cara utama bagi mencapai matlamat tersebut. Sekarang, mari kita lihat tanggungjawab urustia mesyuarat. Siapakah yang bertanggungjawab dan apakah tindakan yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan selepas mesyuarat dijalankan? Mari kita sama-sama lihat apakah tindakan sebelum mesyuarat dijalankan. Berikut adalah tindakan yang perlu dilakukan sebelum mesyuarat dijalankan.
Tindakan ini perlu dijalankan oleh setiausaha. Setiausaha perlu menentukan agenda, tarikh, masa dan tempat mesyuarat bersama pengerusi mesyuarat, membuat tempahan bilik mesyuarat, menguruskan kertas-kertas perbentangan, mendapatkan maklum balas bagi mesyuarat lepas, menghantar jemputan mesyuarat, mengadakan perbincangan sebelum mesyuarat, mengesahkan kehadiran dan seterusnya memastikan persediaan kemudahan-kemudahan bilik mesyuarat. Ini pula adalah tindakan yang perlu dilakukan semasa mesyuarat. Setiausaha perlu mengemas-kini kehadiran ahli mesyuarat semasa mesyuarat berlangsung, memastikan mesyuarat dijalankan mengikut agenda yang telah ditetapkan dan merekod perkara-perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat bagi tujuan penyediaan minit mesyuarat. Seterusnya adalah tindakan yang perlu dilakukan oleh setiausaha selepas mesyuarat berlangsung. Setiausaha perlu menyediakan minit mesyuarat 3 hari selepas mesyuarat, mengedarkan minit dan format atau borang maklum balas mesyuarat 7 hari selepas mesyuarat, mendapatkan maklum balas mesyuarat dan seterusnya merekod dan menyimpan minit mesyuarat. Peranan setiausaha sangat penting sebelum, semasa dan selepas mesyuarat dijalankan. Okey, kata-kata untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Bye.